Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Muslimin muslimat rahimakumullah, syukur kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita bertemu lagi untuk siri kuliah maghrib di surau ini yang kita telah mulakan dengan perbincangan berkaitan kaedah fiqh. Dan pada malam ini kita akan teruskan kepada kaedah yang berikutnya, yaitu kaedah yang menyebut tentang tujuan matlamat syariah, yang biasa juga kita dah dengar hari ini dengan istilah maqasid asy-syariah, tujuan-tujuan syarak. Hari ini pun antara nilai yang diambil kira dalam reka bentuk hala tuju pelaksanaan pentadbiran kerajaan hari ini sebenarnya dah bermula dah pada dua kerajaan terdahulu. Kita baru 3 kali tukar kerajaan kan? Daripada PN ke PH, PH ke PN, baru 3 kali lah. Dua kerajaan terdahulu, maknanya daripada PN dulu pun dah mula menjadikan maqasidus syariah, terutama sekali pada era PM yang ke-6, PM yang ke-6. Era beliau sempat melancarkan pelaksanaan maqasidus syariah, dan dah ada blueprint pun, dah ada buku yang diterbitkan oleh JAKIM lah. Jadi malam ni kita nak tengok syariah ini tujuannya untuk apa. Kaedah yang berbunyi asy-syari'u la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihatun wa la yanhi illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihah. Maknanya apa? Syariah di sini Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'muru, dia tidak sesekali memerintahkan sesuatu. Memerintahkan sama ada perintah yang berupa suruhan melakukan ataupun perintah suruhan meninggalkan. Sama ada perintah, contohnya suruh kita puasa, suruh kita solat, yang menyuruh kita membayar zakat, yang menyuruh kita membanyakkan amalan-amalan seperti zikir, membaca Al-Quran. Itu amalan ataupun perintah yang berbentuk suruh buat. Pertama. Yang kedua, syarak juga tidak akan memerintahkan kita untuk meninggalkan sesuatu perkara. Jangan minum arak, jangan berjudi, jangan mencuri, jangan mengumpat, jangan mencari permusuhan, jangan menyebarkan fitnah, adu domba, jangan derhaka kepada ibu bapa, jangan melakukan sihir. Jangan itu semua bima maslahatuhu khalisatun aw rajihah, melainkan dengan adanya keperluan
Keperluan kepada siapa? Keperluan kepada insan, manusia, ataupun al-ibad, hamba, ataupun mukallaf, lebih khusus lagi, mukallaf. Maknanya apa sahaja yang Allah perintahkan kita, sama ada perintah suruh buat ataupun perintah suruh meninggalkan, semuanya itu keperluannya adalah untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak memerlukan kepada ibadat kita. Allah tidak berhajatkan kepada solat kita. Tetapi kita sebenarnya yang berhajat kepada solat. Kerana dengan hanya solat tadi dapat membina dan mengukuhkan iman dan agama kita kepada Allah. Kita memerlukan puasa. Allah tidak memerlukan puasa kita. Tapi kita yang memerlukan puasa itu untuk tujuan apa? Tazkiyah. Untuk kita membersihkan jiwa kita, untuk kita rasa sedar diri bagaimana rasanya orang yang tak cukup, untuk kita insaf, menginsafi diri bagaimana orang yang susah, supaya kita tidak bersikap israf, berlebih-lebihan, melampaui batas. Allah tidak memberikan kesan kekurangan kepada zatnya walaupun sedikit kalau kita berterusan melakukan apa yang Allah larang, minum arak. Tetapi bila Allah memerintahkan kita supaya menjauhi arak, tujuannya adalah untuk kita. Dengan meminum arak akan menyebabkan hilang kewarasan akal manusia. Seorang suami boleh hilang kewarasannya bila berhadapan dengan isterinya. Begitulah tabiat syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kebaikannya, keperluannya itu adalah untuk diri manusia itu sendiri. Sama ada dari segi kebaikan ataupun dari segi mafsadahnya, dari segi keburukannya. Kalau dilanggar syariat itu, semuanya itu akan kembali kepada manusia. Tidak sedikit pun memberi kesan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini jelas antaranya disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan, Dia memerintahkan kita ni supaya berlaku adil dan ihsan. Wa ita'idil qurba, dan supaya kita memberikan hak kepada siapa? Kepada kaum kerabat. Kepada kaum kerabat. Kita kalau nak buat baik dengan orang, utamakan kaum kerabat terlebih dahulu. Kalau ada dalam kalangan kaum kerabat kita daripada golongan yang memerlukan. Kalau ada daripada kaum keluarga kita yang berhajat, kita ada lebih sikit, dia kita tahu makan pun cukup-cukup, kadang-kadang tak makan. Antara dia yang merupakan kerabat kita dengan jiran kita yang bukan ada hubungan darah dengan kita, yang mana jiran itu juga daripada kalangan golongan yang memerlukan, maka adalah lebih aula untuk kita mengutamakan kaum kerabat kita sendiri. Ini yang diajar oleh Islam. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dia, yakni Allah, melarang kamu daripada perbuatan keji dan mungkar, wal baghi, dan melampaui batas. Baik, kalau kita lihat pada ayat ini, Allah suruh kita secara umumnya dua perkara. Pertama, dia suruh kita melakukan keadilan dan ihsan. Adil dengan ihsan ni dalam melaksanakan hak kita sebagai seorang manusia sesama dengan manusia. Adil dan ihsan perlu seiring. Bahkan bukan dengan hanya manusia, dengan haiwan sendiri pun yang kita nak sembelih,
hukumnya kena sembelih. Nak makan kambing, nak makan ayam supaya menjadi halal, hukumnya mesti disembelih. Itu keadilannya di situ. Tetapi Nabi menyatakan kepada kita, bila kita nak menyembelih haiwan ternakan, bukan hanya kita perlu adil, maknanya di sini melaksanakan hak daging tadi menjadi halal dengan melaksanakan kaedah sembelihan yang halal. Itu adil. Tapi Nabi juga mengatakan bahawa iza zabahtum fa ahsinu zabhah. Bila kamu nak menyembelih, maka hendaklah kamu bersikap ihsan kepada haiwan sembelihan tadi. Macam mana nak bersikap ihsan dengan haiwan sembelihan tadi? Tajamkan pisau supaya cepat dia dapat memutuskan urat haiwan tersebut dan segera matinya. Tidak lama dia merasakan kesakitan. Itu ihsan. Dengan haiwan pun Allah suruh kita bersikap ihsan, apatah lagi dengan manusia. Kawan kita ada hutang dengan kita, lama dia berhutang. Bukan dia tak nak bayar, dia nak bayar, tapi dia tak ada kemampuan untuk bayar. Hutang hukumnya harus. Memberi hutang dan meminjam hukumnya harus. Asal waktu dia meminjam, mungkin dia yakin dia boleh bayar semula. Tapi bila tiba masa yang dijanjikan, dia tak mampu untuk bayar. Itu semua, ini jenis orang yang memang amanah dalam bayar hutang lah. Bukan jenis orang yang kita tahu kalau berhutang memang ngelak je tak nak bayar, macam-macam alasan. Ini memang jenis orang yang kita kenal dia, selalu kalau kita bagi dia berhutang dengan kita, dia akan bayar. Cuma hutang yang kali ini ada masalah yang berlaku kepada dia sehingga dia tak mampu nak bayar bila tiba masa. Dari segi hukum, keadilan perlu ditegakkan. Hak pemberi hutang kena ditegakkan. Dia berhak menuntut hutang. Tapi itu hak dia lah sebagai orang yang boleh hutang. Tapi Islam juga mengajar bersifat ihsan. Sehingga Allah kata wa in kana tu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau kamu tengok orang yang berhutang dengan kamu itu usrah, berada dalam keadaan susah nak bayar, fanaziratun ila maisarah, bagi tangguh. Bagi tangguh agak dia. Jangan jadi orang yang calung lah, pergi sembah rumah dia dengan cat merah apa semua. Bagi tangguh pada dia. Fanaziratun ila maisarah, bagi tangguh kepada dia sehingga dia berasa mudah. Ada rasa mudah nak bayar, nanti dia bayar. Tapi Allah kata apa? Wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu sedekahkan sahaja hutang itu kepada dia, itu adalah lebih baik bagi kamu. Itu ihsan. Seorang yang memberi hutang boleh bersifat demikian kerana apa? Kerana dia menghayati konsep ihsan. Walaupun pada waktu yang sama dari segi keadilannya, dia berhak untuk mendapatkan haknya itu kembali. Maka sebab itu dalam ayat ini, dalam bentuk muamalat kita hidup di atas dunia ini, tidak boleh terlepas daripada dua sifat ini, adil dan ihsan. Kadang-kadang hukum harus ditegakkan dan waktunya sudah tiba untuk dilaksanakan hukum, tetapi di atas sifat ihsan, atas sebab-sebab tertentu, maka hukuman itu boleh ditanggung. Begitulah Islam mengajar kita bagaimana kita nak bermuamalah dengan syariatnya. Kemudian bila dia dah suruh kita menegakkan keadilan dan berlaku ihsan, dia bagi contoh. Wa ita'idil qurba, berikan hak kepada kaum kerabat kamu. Itu contoh. Kaum keluarga, kaum kerabat, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau dia ada hak diri dia ke atas kita, maka kita kena tunaikan, dan dia wajib didahulukan daripada orang lain. Itu di situ juga perlunya kepada keadilan dan sifat ihsan. Dan Allah kata wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan hendaklah dan dia, yakni Allah,
menegah kamu daripada berlaku fahsya dan munkar, daripada melakukan perbuatan yang keji, fahsya dan munkar, kemungkaran. Baik, saya suka sebut di sini Islam ni dari segi apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak ajak kepada orang, apa yang kita nak seru kepada orang, apa yang kita nak dakwahkan kepada orang terhadap kembali kepada syariat ini. Kita tidak boleh buat satu benda, kita tinggal satu lagi benda. Kita kena lakukan kedua-duanya sekali. Apa yang saya nak sampaikan di sini ialah Islam senantiasa menyuruh kita ta'muruna bil ma'ruf, suruh orang buat kebaikan, dan pada waktu yang sama wa tanha 'anil munkar. Ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, suruh orang buat ma'ruf, kebaikan, dan pada waktu yang sama cegah juga kemungkaran yang berlaku. Jangan hanya suruh orang buat ma'ruf daripada waktu yang sama nahi munkar tak buat. Suruh orang solat, suruh orang pergi solat berjemaah, tapi yang ramai datang ke tak ramai datang ke tu lain cerita, tak pernah beritahu. Sebab itu kalau kita tengok mana-mana ayat amar ma'ruf nahi munkar ni sentiasa bergandingan. Tak pernah kita jumpa ayat Allah hanya sebut ta'muruna bil ma'ruf, berhenti kat situ. Tak ada. Cuba cari kod-kod ada. Mesti Allah akan sebut lepas suruh orang buat baik, ma'ruf, mesti datang kemudiannya wa tanhauna 'anil munkar, dan suruh cegah orang daripada buat kemungkaran. Ingatkan dulu. Kalau semua dah baik pun, ingatkan juga yang dah baik itu, supaya sentiasa menjauhi kemungkaran. Sebab tabiat kita dalam pendidikan, bahkan kalau kita tengok peranan Rasul pun, Rasul ni dia tak pernah terlepas daripada dua tanggungjawab ni. Yang pertama, basyir, bagi berita gembira ke orang. Buat tu dapat ni, baca itu dapat ini, dapat syurga, dapat keberkatan, dapat rahmat. Itu basyir, berita gembira, mengembirakan orang. Kita dengar pun seronok. Tapi pada waktu yang sama Nabi juga nazir, mubasyiran wa nazira, memberi khabar gembira dan memberikan khabar amaran. Berita gembira dan berita menakutkan. Cerita tentang syurga, pada waktu yang sama cerita tentang neraka. Cerita bagaimana nak masuk syurga, dan pada waktu yang sama bagaimana nak menjauhi neraka, dan bagaimana orang boleh masuk neraka. Dan kita tengok pada ayat ni pun, bila Allah sebut tentang keadilan dan ihsan, Allah sebut juga pada ayat yang sama tentang yanha 'anil fahsya. Dia melarang kita daripada melakukan fahsya, perbuatan keji, dan perbuatan yang munkar. Kalau kita hanya suruh orang buat baik, kita tak pernah ingatkan orang supaya tinggalkan perkara yang buruk, kita hanya sebut tentang fadilat, buat itu dapat ini, buat ini dapat itu, tanpa mempedulikan pun kesahihannya ataupun tidak, Islam ini akan menjadi agama yang mandul, tak cukup sifatnya. Baru-baru ni ada satu jilsah ni sebab apa? Majlis lah lebih kurang, munaqasyah, perbincangan tentang nak promote orang supaya tertarik hati untuk hadir ke masjid dan surau untuk solat berjemaah. Macam-macamlah cadangan, sediakan kemudahan. Kalau orang susah nak parking jauh, sediakan kenderaan yang boleh bawa mereka. Mesra masjid. Okey lah.
dinyatakan untuk disediakan oleh pihak masjid yang berkemampuan dan surau. Tapi isu nak hadir solat berjemaah ni balik kepada kesedaran diri seorang. Rumah kalau sebelah masjid pun tapi tak ada kesedaran, dia takkan mari. Jadi nak menyedarkan manusia, nak menginsafkan manusia, sebab itu amar ma'ruf nahi munkar pun sentiasa. Antara yang saya sebut, kita tak cukup dengan hanya menyebut dalil-dalil hadis-hadis yang menyatakan tentang kelebihan solat berjemaah. Contohnya apa? Kelebihan solat berjemaah. Hadis Nabi menyebut lebih akan mendapat 27 darajah kebaikan daripada solat bersendirian. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat berjemaah itu lebih utama dengan 27 darajah nak berbandingkan dengan solat bersendirian. Itu nas yang bersifat berita baik, berita membahagiakan, menjanjikan fadilat kelebihan. Siapa yang solat isyak berjemaah, seumpama dia membangunkan separuh malam, kata Nabi. Man shalla al-isya'a jama'atan ka'annaha qamat nisfal lail. Siapa yang membangunkan, yang mendirikan solat isyak berjemaah di masjid ataupun di surau, bukan di rumah, khususnya orang lelaki, seolah-olah dia akan membangunkan separuh malam. Dan siapa yang mendirikan solat fajar ataupun subuh secara berjemaah, seolah-olah dia membangunkan seluruh malam. Kita kena banyakkan kempen-kempen dengan menyebut nas-nas yang macam ini. Ada satu pihak yang mengatakan demikian. Jadi saya kata tak boleh begitu. Macam kita lah berdakwah kepada orang bukan Islam. Kita hanya menyebut Islam ni agama rahmah, Islam ni mengutamakan keindahan, kedamaian. Tapi kita lupa untuk mengingatkan dia bahawa syirik itu adalah jenayah besar. Sebab apa kita kena sebut benda tu? Sebab dakwah bersifat basyir wa nazir, bagi berita gembira dan juga bagi berita bersifat amaran. Maka sama juga konsepnya dalam nak suruh orang solat berjemaah. Tak cukup kita hanya menyebut tentang dalil-dalil yang mengembirakan semata-mata. Bukan kita suruh cakap dengan bahasa yang kasar aja orang pergi masjid, tak. Maksudnya apa? Di samping kita menyebut, mempromot dalil-dalil yang menyatakan tentang kelebihan solat berjemaah, kenapa juga tidak disebut tentang hadis-hadis yang menyebut tentang ancaman kepada orang yang bila mendengar laungan azan tetapi dia umpama tidak mendengarnya? Kenapa tidak sebutkan hadis-hadis tentang bagaimana Nabi menyatakan sifat orang munafik itu solatnya macam mana? Macam kuliah subuh yang saya sebut tadi. Kenapa tak bicarakan soal ini sama? Di samping kita menyebut tentang fadilat, kita juga menyebut tentang nas-nas yang menyatakan tentang ancaman orang yang melalaikan solat berjemaah. Kenapa tak sebut tentang hadis Nabi suruh bakar rumah orang yang tak solat berjemaah? Supaya ada kesedaran. Sebutlah. Sebut. Kali Islam ini amal ma'ruf pada waktu yang sama nahi munkar.
Bashir, berita gembira, pada waktu yang sama nazir bagi amaran. Kaya tabiat manusia ni memang macam tu. Kalau kita layan dia dengan hanya berita-berita yang indah, maka akhirnya dia pun akan lalai leka. Tabiat manusia ni perlu diperingatkan pada waktu yang sama perkara-perkara yang bersifat amaran. Baik. Antara maslahah yang memang bersifat khalis, maksud masalah yang bersifat khalis ini ialah kebaikan itu adalah kebaikan yang mutlak, yang diperlukan oleh manusia ini ialah antaranya apa contoh dalam syariat ini, perkara-perkara yang berkaitan dengan iman. Manusia di fitrahnya memerlukan iman. Kita ni secara fitrahnya memerlukan iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid secara fitrahnya kita sudah mengakui tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dalam alam arwah kita sudah mengaku bahawa kita telah bersaksi Allah itu adalah Tuhan kita. Ikhlas, bersikap ikhlas, bersifat ikhlas terhadap ikhlas pada apa yang paling utama sekali. Sebelum kita nak bicara tentang ikhlas dalam ibadah, ikhlas pada akidah kita itu yang utama sekali. Ikhlas pada akidah kita maksudnya apa? Kita membersihkan i'tikad kita daripada sembarang bentuk yang mensyirikkan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas dalam akidah. Kita bersihkan akidah kita daripada sembarang unsur-unsur syirik. Tapi kalau kita kata kita beriman, kita berakidahkan tauhid, tapi pada waktu yang sama kita percaya juga kepada khurafat, percaya pada kubur, pergi minta pada kubur, percaya pada tangkal, percaya pada bomoh, boleh memberi manfaat dan boleh memberi mudarat, akidah kita belum ikhlas. Iman kita belum ikhlas, belum bersih. Takut kita dengan orang lebih daripada takut kita kepada Allah. Dengar bos panggil lebih takut daripada dengar azan Allah memanggil kita ke masjid. Akidah kita belum ikhlas. Kalau begitu keadaan kita. Bersikap benar, adil, bersikap ihsan. Maknanya kalau kita tengok pada contoh-contoh ini, perkara-perkara dalam syariat ini yang bersifat keimanan, bersifat i'tiqad, kepercayaan, akhlak yang baik, masalahnya itu adalah masalah yang bersifat mutlak. Memang manusia memerlukan hal ini. Memang kita tidak boleh lari daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Itu maksud maslahatul khalisah, keperluan yang khalis, keperluan yang mutlak yang sememangnya diperlukan oleh semua kita manusia. Kemudian contoh mafsadah, kerosakan yang mutlak yang perlu dijauhi oleh manusia ni apa ni? Syirik yang pertama sekali. Asyirk. Maka kita perlu menjauhi perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Arab jahiliyah dipanggil mereka itu musyrikun? Mereka dipanggil musyrikun kerana mereka menyekutukan Allah bersama dengan patung-patung berhala mereka. Maknanya mereka itu dah kenal Allah, dah mengakui kewujudan Allah. Cuma bila mereka meletakkan bersama dengan Allah itu Tuhan-Tuhan berhala mereka, maka mereka dipanggil orang yang musyrik, menyekutukan Allah bersama dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Kita pun boleh jadi macam itu juga. Kita juga mengakui kewujudan Allah. Hebat kita boleh hafal sifat 20, boleh nasyid Asmaul Husna dengan pelbagai bentuk ragam dan lagu. Tapi pada waktu yang sama, kalau kita juga ada perkara-perkara yang boleh
membawa maksud kepada syirik. Apa beza kita dengan Arab jahiliyah? Maka kita hendaklah membersihkan akidah kita daripada sebarang bentuk syirik. Jadi kita kena tahu bagaimana syirik itu boleh terjadi. Ini masalah kita. Ada satu orang datang dekat sini mengajar, apakah dia perkara-perkara yang boleh membawa kita syirik. Buat satu kelas khas bagi faham betul-betul. Sebab itu kalau kita pergi ke Arab Saudi, antara risalah yang diedarkan oleh kerajaan kepada orang-orang yang datang buat haji, buat umrah, dia edarkan apa? Risalah apa? Risalah 10 perkara yang membatalkan akidah. Termasuklah dalam 10 itu syirik, dan dia senaraikan apakah bentuk perbuatan, perkataan yang boleh membawa kepada syirik, yang akhirnya membatalkan akidah engkau dan akhirnya sia-sia umrah dan haji engkau. Ini benda yang sangat serius. Sebab itu kerajaan mereka mengambil peranan mengedarkan risalah-risalah itu. Kita belum buka lagi, tak boleh, ini dakwah Wahabi ni. Baca dulu. Tak faham, tanya ustaz yang jadi mutawif, suruh dia fahamkan. Zalim. Semua orang perlu menjauhi kezaliman. Cuma dalam Al-Quran Allah sebut inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman yang paling besar adalah syirik. Tak ada lagi bentuk kezaliman yang lebih besar daripada dosa syirik. Memang patut Allah marah kepada orang yang mensyirikkan dia ni. Memang patut. Macam-macam dah Allah bagi dekat dia atas dunia ni, free. Udara Allah bagi, mana ada bulan-bulan datang bil berapa banyak udara kau sedut kena bayar, tak ada. Tapi jangan tanyalah air Ustaz. Banyak lagi yang free. Ni badan kita ni, jantung yang mengepam, hidup yang menyedut, segala anggota tubuh badan yang menjalankan fungsi mereka masing-masing. Tak ada Allah charge. Cuma Allah minta jangan syirikkan dia. Jangan syirikkan dia. Jangan dua-tigakan dia. Jadi bila dia beri kita pelbagai nikmat, tiba-tiba kita mendua, mentiga, mengempatkan dia, maka layaklah kita untuk mendapat dan mengundang kemurkaannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saban hari kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam surah Al-Fatihah, dalam solat kita baca. Kalau kita hanya solat fardu 17 kali kita ulang. Kalau kita banyak solat sunat, banyaklah lagi kita baca, kita ulang. Lebih daripada 17 kali. Hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ayat ni ayat yang bersifat ibadat ataupun bersifat i'tiqad. Ayat ni bersifat i'tiqad, keyakinan, keimanan. Kita kata apa pada ayat itu? Hanya Engkau ya Allah kami sembah. Hanya Engkau yang kami sembah ni bukan hanya terhasil bila kita solat cukup 5 waktu semata-mata. Tak. Hanya Engkau yang kami sembah ni maknanya seluruh kehidupan kita mengabdikan diri untuk Allah.
Maka sebab itu ibadah-ibadah yang kita kerjakan tujuannya lillah, untuk Allah, untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok diri kita, ibadah yang kita buat. Bila kita kata ibadah yang kita buat itu untuk Allah, macam mana kita laksanakan ibadah? Tak kira lah puasa ke, solat ke, haji ke, sedekah ke. Bagaimana kita melaksanakan ibadah itu bila kita kata ibadah kita ini untuk Allah? Contohlah yang paling dekat dengan kita untuk kita mudah faham, solat, kan? Ni saya bukan nak tunjukkan kepada siapa-siapa, tapi kalau ada rasa yang terkena, minta maaf lah. Tapi itulah tabiat dakwah, tabiat tarbiyah. Bukan kita nak cakap benda yang orang suka dengar je. Dakwah ni untuk islah, untuk mengubah orang. Kita kata solat kita untuk Allah, solat Jumaat. Nabi ni, saya sebut solat Jumaat, saya tak nak sebut solat lima waktu. Tapi hukumnya sama je. Hukumnya sama je. Hari Jumaat dalam sunnah Nabi cukup beria-ia, berhias dirinya untuk pergi solat Jumaat, memakai pakaian yang terbaik, sebab untuk Allah. Sebenarnya solat lain macam tu juga. Tolak tepi kalau kita ada urusan lain yang menyebabkan kita kejar-kejar waktu, maka kita solat dengan apa yang seadanya. Tapi kalau kita berada dalam situasi yang normal, kita bukan musafir, kita berada di rumah, hari cuti, ataupun kita sudah habis waktu kerja, Allah kata khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah, pakailah perhiasan kamu yang terbaik bila kamu nak pergi masjid. Pergi masjid itu tujuannya mestilah secara umumnya untuk solat. Tapi kita yang kita kata solat kita ini untuk keredaan Allah, untuk Allah, macam mana persiapan kita pergi masjid? Orang lelaki lah, orang perempuan dia senang pakai telekom tu je lah, kan? Cuma dia bezalah telekom apa, Siti Khadijah ke, Siti Maimunah ke, tak kisahlah, kan? Yang lelaki ada yang pakai pagoda je pergi masjid, pakai pagoda, pakai kain berikat. Lepas tu solat untuk cari keredaan Allah. Dalam hari banyak tu, Orlando ada, John Master ada, Calvin Klein ada, kemeja apa semua. Tapi nak menghadap Allah pagoda. Nak menghadap orang, nak menghadap bos, pakaian yang paling baik dia pakai. Kalau side seluar tu boleh luka orang sebelah kalau tergeser kulit. Tapi nak menghadap Allah, sempoi. Lepas tu dakwa nak dapat keredaan Allah. Benda yang simple kadang-kadang kita tak perasan. Di situ kita boleh nampak dah di mana Allah kita letak dalam diri kita. Baik. Kazib, bohong, sihir, ini semua mafsadah-mafsadah, keburukan-keburukan yang boleh membawa mudarat kepada manusia kalau ianya ada pada diri seseorang. Ada pada diri dia syirik, ada pada diri dia sikap suka menzalimi orang, cakap bohong, terlibat dengan sihir, terlibat dengan dosa zina, terlibat dengan pecah amanah dan sebagainya.
maka itu semua adalah mafsadah yang akhirnya akan memberikan kemudaratan, keburukan, bahaya kepada kehidupan dia dan keluarganya bila dia melibatkan orang lain. Jadi segala apa yang di dalam syariat ini semuanya untuk kita, dari segi maslahahnya, dari segi kebaikannya dan dari segi keburukannya, supaya ianya tidak berlaku pada diri kita. Maka itu tujuan syariat ini diberikan kepada kita. Maka sebab itu ada hukum hakam yang bersifat larangan, yang bersifat suruhan. Contoh, Allah mengharamkan kita bangkai, tak boleh makan bangkai. Kerana bila kita makan bangkai akan memudaratkan kita. Bila kita memakan haiwan yang kotor akan memudaratkan kesihatan kita. Dulu masa mula-mula muncul COVID di Wuhan, daripada mana datang? Makan daripada haiwan yang katanya lah betul tak Allah alam, kelawar, tak ada benda lain nak makan, kelawar macam ni. Tapi masalah kita ni, haiwan seperti kelawar, seperti ular, seperti buaya, seperti kalajengking, haiwan-haiwan ni kita namakan dia sebagai apa? Haiwan eksotik. Bila kita jenamakan dia dengan jenama seperti eksotik, dia ada satu, seolah-olah macam ada satu nilai, satu nilai yang bernilai lah. Nak dibandingkan dengan ayam, lembu, kambing yang biasa. Ini eksotik. Sekali-sekala kena rasa. Kita dikabuli dengan istilah, dengan jenama eksotik. Wah, ini bukan calang-calang makanan, ini eksotik. Harga pun mahal. Pernah tahu tak? Buaya, ada mazhab boleh makan buaya, mazhab Malik boleh makan buaya. Pergi Sudan dengan terkejut kalau ada burger buaya. Di mazhab Maliki ada di antara di sana. Itu khilaf. Tapi haiwan-haiwan yang jelas memudaratkan, dah tabiat haiwan pun buruk. Contoh macam monyet juga dikelaskan sebagai haiwan yang eksotik. Maka ada orang yang makan bila sebut dia eksotik. Ini satu makanan yang luar biasa, kena cuba. Sekali cuba, panggil apa macam monyet. Jadi perkara-perkara yang bersifat mafsadah ni, yang boleh membawa kepada keburukan ni, memang dari segi fitrahnya pun kita tak suka. Tapi bila manusia ni sudah melanggar fitrah itu, maka akan berlakulah keburukan-keburukan ke atas diri orang tersebut. Cumanya ada satu situasi, contoh dalam bab haiwan-haiwan yang haram dimakan ni, boleh kita makan bila kita berada dalam situasi yang terdesak. Kita tak ada sumber makanan yang halal. Faman yattara ghayra baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi. Bila seseorang itu berada dalam situasi yang terdesak, yang boleh bagi dia untuk mendapatkan sesuatu yang sepatutnya, yang baik, maka dia boleh ambil benda-benda yang dilarang ni. Tidak ada dosa bagi dia. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka adanya kaedah yang berbunyi ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara yang darurat, situasi darurat, sesuatu situasi yang mendesak, terdesak, maka kita boleh mengambil yang haram.
Tapi sekadarnya lah. Jangan kita kata pula, oh ni dah tak ada makanan halal ni, aku nak mati dah ni. Yang ada ni babi ni, masa ni lah peluang nak makan babi rendang masak tok. Tak boleh lah. Ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu disukat kadar keperluannya sahaja. Jadi ambil keperluannya sahaja untuk menyambung hidup, pergi mencari yang halal yang mungkin ada di hadapan. Teruskan perjalanan, mungkin depan ada makanan yang halal. Tapi saya pelik bila orang mengajar kaedah ni, ad-darurat tubihul mahzurat. Dia selalu bagi contoh bila kita sesat dalam hutan, tak ada makanan yang halal, kita dah nak mati dah. Ada depan mata kita babi lah, pandai lah babi. Dalam hutan, bila sebut hutan kan ada daun-daun pokok, benda-benda lain-lain yang lebih elok sikit daripada babi tu. Kenapa babi juga yang bagi contoh? Sebelum nak pergi ke babi tu, pergilah yang lain dulu. Daun pokok tu, makan daun pokok dulu. Sebab tu kaedah fiqh menyebut ad-darurah tuqaddar biqadariha. Kalau nak, maksudnya apa? Tak ada yang halal, ada yang haram. Tapi haram tu ada 2-3 jenis. Ada yang rupanya elok sikit, ada yang rupanya tu teruk sikit. Jadi ambil lah yang elok sikit, makan daun-daun pokok. Imam Al-Bukhari bila dia dah kehabisan sumber makanan, apa yang dia makan? Daun-daun kayu, daun-daun pokok tu dia makan. Imam Bukhari hebat. Dia tak macam anak-anak kita makan kismis pun baca Yasin doang balik. Imam Bukhari makan ni daun-daun pokok. Kita anak kita makan kismis, bukan sekadar kismis, kismis jampi lagi. Jambi 30 juzuk. Makan ayam-ayam yang pada rebannya dipasangkan siri Al-Quran. Ada ke ayam bersuruh dengar siri Quran? Quran untuk manusia, bukan untuk ayam. Masalahnya peniaga-peniaga ni bila dia kata ini bukan sebarang ayam, ini ayam yang didengarkan ayat Al-Quran, maka sekilo harganya mahal sikit lah. Itu sebenarnya tujuan dia, mengislamkan ayam. Islam bukan untuk ayam, Al-Quran bukan untuk ayam. Al-Quran untuk kita membacanya dan memahami. Jadi muslimin dan muslimat, itu sahaja yang dapat saya sampaikan. Satu kaedah sahaja pada malam ni yang berkaitan dengan tujuan syariah ini dibina adalah di atas maslahah keperluan manusia yang meliputi kebaikan dan keburukan. Meliputi kebaikan maknanya apa? Bila kita turuti, kita akan dapat kebaikan. Bila kita langgar, kita akan dapat masalah, kita akan dapat keburukan. Jadi mudah-mudahan kita beramal dengan syariat ini sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, supaya semua daripada kebaikan syariat itu dapat kita rasai dan nikmati. Aku qouli hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.